insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih lagi untuk kita berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang dalam majlis ilmu ini sentiasa Allah melimpahi mereka dengan kerahmatan. Apa rahmat ni tuan-tuan? Kasih sayang. Allah sayang kita, maka Allah pelihara kita. Allah didik kita, ya, Allah bantu kita dalam keadaan kita terleka ataupun terlupa. Ya, supaya kita sentiasa terbimbing, terarah mana yang hendak kita tuju. Maknanya kalau kita tersasar, terlajak, mungkin cepat-cepat kita beringat. Itu dia untung. Kalau kita sentiasa berada dalam kerahmatan Allah SWT. Kemudian yang kedua, untungnya kita ni sentiasa diampunkan oleh Allah SWT. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita suka akan sifat dan kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berada dalam Raudatul Jannah, berada dalam taman-taman syurga. Ini yang Nabi suka. Sebab kita ni sebenarnya ahli syurga dahulu. Ayah kita, ya, bapa kita yang utama dulu, Nabi Allah Adam, memang diciptakan oleh Allah berada dalam syurga. Maka Allah sayang kita, dia nak suruh kita juga masuk syurga pada akhirnya. Sebab kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah nak jadikan Nabi Allah Adam, Allah ciptakan dia dalam keadaan berada dalam syurga, diciptakan di syurga. Sebab itu Nabi Allah Adam merasai kenikmatan yang cukup besar. Lalu Allah uji mereka dengan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kamu boleh merasai nikmat segala di dalam syurga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampiri ini pohon. Pohon khuldi itu, ya. Nescaya kamu akan masuk dalam golongan orang yang zalim. Apa makna zalim ni tuan-tuan? Sebab itu doa Nabi Allah Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Apa maknanya tuan-tuan? Allah kata wala taqrabu hazihi syajarah. Yang lain banyak lagi pokok-pokok yang nikmat. Kenapa kamu sibuk nak yang satu? Yang ditegah. Kerana fa'azallahuma syaitanu anhu. Kerana syaitan ni datang dia provok kita. Bila kita lupa tentang janji Allah, maka syaitan akan mengganggu kita. Tapi kalau kita sentiasa berada dalam lingkungan Allah rahmat kita, Allah ampun dosa kita, syaitan tak boleh nak ganggu. Nampak? Sebab itu tujuan syaitan mengganggu Nabi Allah Adam adalah untuk dia tak bersyukur je. Syaitan ganggu manusia ni tuan-tuan supaya tak bersyukur je. Tak sabar. Ya, engkar. Itu je. Padahal nikmat banyak lagi, banyak nikmat. Padahal nak cerita Nabi Allah Adam diciptakan Allah Taala berada dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Jannatun Na'im. Syurga yang dipelimpahi dengan nikmat. Kenapa sibuk nak pokok yang satu ini yang sibuk ni? Kerana apa? Allah nak uji manusia. Allah sayangnya manusia. Sebab itu Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami, sedangkan kami dah dapat nikmat banyak ni, tapi kami nak nyusahkan diri kami juga. Kan? Allah Taala kata bagi kamu hidup, hiduplah. Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah kamu melakukan kebajikan. Banyak kebajikan. Tak, kenapa kita memilih kemaksiatan? Kenapa kita memilih kejahatan? Kebaikan banyak. Kenapa memilih sekitar? Itu cerita dia. Kenapa memilih nak bertegang leher? Kenapa memilih nak menang saja? Sedangkan halim, berlemah lembut, bersopan santun, beradab baik, itu semua benda yang baik. Tapi kita memilih sebab apa tuan-tuan? Rabbana zalamna anfusana, sebab kami menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, ya Allah sekiranya engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minaz zalimin, sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Termasuk golongan yang amat rugi. Kerana peluang ada, ya, peluang ada, tapi kita tidak mahu. Ya, jadi alhamdulillah, moga-moga kita ambil kesempatan berada dalam majlis-majlis seperti ini agar Allah sentiasa mengingatkan kita sekiranya kita lupa. Ya, sekiranya kita lupa. Sebab manusia al-insan nisyan. Manusia ini bersifat kelupaan. Lalai leka, kadang-kadang dipengaruhi oleh amarah, dipengaruhi oleh suasana-suasana yang kadang-kadang tidak menyukakan nafsu kita. Ini sifat manusia. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Taala kata apa? Tolong-tolonglah, nasihat-nasihatlah, tegur-tegurlah dalam perkara birri, kebajikan, wa taqwa, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana jalannya? Ini jalannya. Dalam majlis ilmu. Majlis ilmu tuan-tuan, baru boleh tegur. Kalau tak tegur, kalau dalam majlis ilmu tak boleh tegur tuan-tuan. Oi, nak tegur tak dalam majlis ilmu, dia tengok kita ke atas bawah, tuan-tuan. Dalam majlis ilmu ni kita tegur slow je tuan-tuan. Dalam hati kata celaka betul ustaz ni, dia kata. Dalam diam kena juga. Tak apa, dia marah tapi dia diam. Dia tak melenting. Sebab dalam majlis ilmu, cuba tegur kat kedai kopi. Oi, kena lempar dengan cawan je. Itu sebab tu untung duduk ajar ilmu, kan? Tak tahulah selama saya duk buat kuliah ni ada yang terasa hati ke? Ada? Ada, saya minta maaf je lah. Tak ada, orang sini baik-baik belaka, alhamdulillah. Dia dalam dia telan je. Nasib engkau lah ustaz, dia ya, gurau je, tak apalah, insyaAllah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin, ya, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jilid yang pertama, Babus Salis. Babus Salis iaitu bab yang ketiga, iaitu Babus Sabar. Ya, Babus Sabar, bab yang ketiga, ya, bagaimana nak jadi orang yang soleh. Bagaimana nak jadi orang yang soleh.
Orang yang saleh ni tuan-tuan, dia mesti ada nilai-nilai yang mencerminkan dirinya saleh. Dia tidak boleh fil khayali, maknanya dia berangan-berangan aku jadi saleh. La. Dan dia tidak boleh beramal jadikan amalan itu jadi saleh. Tak boleh. Amalan salat itu adalah menunjukkan ketaatan, tapi belum tentu jadi saleh. Nampak? Salat adalah satu ibadah, pengabdian. Puasa, zakat, itu adalah tanda pengabdian, tanda kita meletakkan kehambaan. Tapi saleh ini dia berlipatkan dengan akhlak, kepribadian dan juga sikap. Walaupun Allah Ta'ala kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya dengan salat itu akan mencegah kamu daripada melakukan kekejian dan mungkar. Dengan salat kita nak buat dosa, mungkin kita rasa aku pakai piyah, aku semayang takkan nak buat dosa. Maknanya dia boleh cegah. Tapi nak jadi saleh kena ada sifat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ta'abbud namanya. Ta'abbud, pengabdian. Itu yang kadang-kadang ada orang solat tapi mulut macam longkang. Pasal apa? Salah solat ke? Tak ada. Salat tak salah. Dan dia solat sah tak solat dia? Sah. Ada ustaz dia cakap, ustaz, ada orang tu semayang main tak tinggal, tonggang tonggik tak tinggal, tapi mengumpat kuat. Jangan kita kaitkan solat dengan umpat. Solat satu bentuk elemen tanda pengabdian. Ngumpat tu bukan kena mengena dengan solat. Faham ni? Ngumpat tu pasal apa ni? Pasal apa? Pasal mulut celupa, hati geram, kepala duk mengong. Tu nak kata tau. Nak kata, ustaz tu, tengok jangan main-main dia. Dia diam-diam senyum-senyum, dia bidah tau. Tu ngumpat tau. Ngumpat tau. Dan walaupun salat tadi kau lepas sembahyang tadi, ya Allahumma rabbana atina, baru minta doa tadi kan, tetap jalan. Pasal apa? Sebab maaf je jangan marah tau. Ini cerita je lah. Sebab nak kena faham. Ada orang dia kata kita zikir je ustaz, kita beramal je. Beramal belum. Beramal sebagainya orang yang abid, yang ini kuat beribadah. Tapi saleh dia tak ada. Dia kena lalui sebagaimana yang Imam An-Nawawi beritahu melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepribadian kita lihat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebab itu tuan-tuan, 13 tahun Rasulullah tak ajar lagi solat. Tapi ramai masyarakat Quraisy beriman. Kalau nak kata solat sebagai salah satu jalan untuk beriman, bukan. Akhlak Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, sebab itu dalam hadis riwayat Muslim, innama bu'istu rahmatan walam ab'as la'anan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, sesungguhnya aku dibangkitkan Allah ke atas muka bumi ini adalah untuk memberi rahmat. Memberi rahmat apa? Kasih sayang. Beri kasih sayang. Walam ab'as, bukan aku diutuskan Allah la'anan untuk nak cela orang, untuk nak ngata orang, nak maki orang, nak berkelahi dengan orang, nak nunjuk aku yang terbaik. Loh, itu Rasulullah SAW. Itu dia pegang. Itu keyword dia. Nak menunjukkan kita ni jadi soleh, tuan-tuan. Betulkan peribadi kita, sikap kita, kelakuan kita. Tuan-tuan, sebab tu ada orang cakap, alah sembahyang tonggang-tonggeng tak guna, buat apa, ngumpat orang. Kan ada orang cakap begitu kan? Kan? Berbaik orang tak baik sembahyang, tapi mulut dia jaga. Orang lebih meyakini orang yang tak sembahyang, tapi dia pekertinya baik. Betul tak, Ji? Kita berkawan dengan orang bukan non muslim kan, kadang dia lebih baik kan. Sorry I salah cakap lah. Salah cakap. Kita lebih sorry. Nampak tak? Kita pula pakai kepiah. Kau papah kepala kau tu. Mana-mana tu nak pakai ngah? Mana? Mana bagus kan?
Ini pakai pure tapi bahasa ya Allah bombastik. Bisa orang dengar. Dengan orang ni tak kisah. Dia dari segi pengabdiannya memang berbeza, tapi dari segi kepribadiannya kena kira. Mana je? Kalau tak sembahyang kau aja lagi teruk lah. Lagi jahanam. Lagi tu kolon lah tu. Itu ni orang ulu betul lah tu. Kan? Nampak? Sebab itu tuan-tuan, kita kena jaga benda-benda ni. Sebab itu nak jadi soleh ni tuan-tuan, kena ada kriteria-kriteria dia, ciri-ciri dia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita lihat, boleh tak kita jadi soleh? Dengan yang pertama dulu, jadi orang yang ikhlas. Beribadah satu hal, ikhlas dia punya apitannya, itu dia punya kembar dia. Beribadah dengan ikhlas, barulah Allah Ta'ala terima amalan kita. Nampak tak? Banyak ibadah, tak ikhlas, tak ada pahala. Nampak? Yang kedua, banyakkan taubat. Sebab apa? Orang yang bertobat, orang yang solat itu juga bertobat. Tapi special kalau dia kata, ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku salah. Apa maknanya? Beritahu, mengaku. Itu yang sedap tu. Itu yang nak tu. Tuan-tuan, ramai orang boleh minta maaf tapi susah nak mengaku salah. Yang hebatnya mengaku salah, itu yang baik. Itu yang baik. Sebab kita tak lari daripada membuat kesalahan. Mengaku salah. Ji, minta maaf Ji, terkasarlah sikit bahasa Ji. Marah tak Ji? Haji tak marah dah? Tadi nak marah dah? Tapi cakap, Ji minta maaf Ji, terkasarlah. Walaupun tadi ya Allah sakit kepala, kena kudu. Tapi boleh cakap, Ji minta maaf lah, terkasar tadi Ji, Allah minta maaf Ji. Lega tak? Lega. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala lagi suka. Sebab Inna Allah yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya setiap kali hambanya yang berdosa pada waktu malam sehingga waktu siang hari. Buat dosa malam, Allah tunggu waktu siang untuk dia bertaubat. Masya Allah tuan-tuan, hebat tak? Hebat. Jadi orang yang bertaubat lah. Bertaubat ni maknanya kita mengaku dan tak mengulangi segala kesalahan yang pernah kita buat. Itu maknanya bertaubat. Dan samping itu banyakkan istighfar, mohon ampun. Kemudian tersambung sifat ataupun ciri-ciri orang saleh yang ketiga, iaitu sabar. Sabar ini pun satu hal juga tuan-tuan. Sebab itu wasta'inu bis sabri innallaha ma'as sabirin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan wasta'inu bis sabri was salah, dengan sabar dan mengerjakan salat. Nampak? Dua. Kenapa Allah Ta'ala kata tak salat je? Nampak tak? Salat pun kena sabar. Imam baca panjang, sabar. Jangan nunggongot. Panjang pula surah Baqarah, Ustaz baca pula tu. Kompom panjang. Tak sabar lah. Tengok bola boleh sabar. Tapi kemarin tak sabar. Dia hantar bom asam. Itu tak sabar lah tu. Lagi 3 minit, lagi 5 minit lagi bang. Kalah memang confirm dah. Dah jadi putusan mengganggu. Kan? Tak sabar. Itu permainan je bang. Kan? Kalau menang pun tak ada apa, kalau kalah pun tak ada apa. Tak rugi apa pun. Paling-paling tahun depan masuk lagi untuk perlawanan. Tahun depan boleh main bola lagi. Kan Haji? Kalah pun boleh main lagi, menang pun boleh main lagi. Cuma tak diangkat lah. Ya juara tak ada lah. Kena kutuk lah. Biasalah, hero kampung gitu. Juara kampung gitu je. Hati je panas, tapi boleh main lagi. Jangan pening. Boleh faham tak ni? Tak faham juga? Kau tak faham susah juga. Saya bagi contoh hak senang. Sabar. Wasta'inu bis sabri was salat. Solat satu hal, sabar semua hal. Orang baca doa, sabar. Dah lah tak faham doa kita. Imam baca doa tak sabar, panjang pula. Sabar je lah. Kan? Ini imam baca panjang pun marah je. Ustaz tu baca panjang-panjang, apa yang diminta? Minta baik lah. Takkanlah minta tak baik je. Kan je?
tukar pula daripada bahasa Arab tukar bahasa Melayu. Ustaz tu tak kerti bahasa Arab ke? Asyik bahasa Melayu je doa. Komplain juga. Bagi faham, doa bagi faham pun marah juga. Kadang-kadang sabar je lah kan. Ini sabar dalam beribadah. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala kata apa lagi? Sesungguhnya Allah ini suka, sayang, kasih bersama-sama orang yang sabar. Okey, baik. Kita tengok. Ya, kita baca hadis yang ke-27 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sampai di kitab tu baca iaitu hadis yang ke-27 je ya. Okey. Wa an Abi Sa'id As-Sa'id ibni Malik bin Sinan Al-Khudri. Ya. Ni kalau dalam bahasa lain dikata apa tu Sa'id Al-Khudri ya. Ni. Radhiyallahu anhu anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fa'tahum summa sa'aluhu fa'tahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hinun anfaqat kulla syai'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu anhu wa man yastawfif yu'iffuhu Allah wa man yasta'ni yu'nihillah wa man yantasabbar yusabbiruhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa au sa'a minas sabri rawahu muttafaqun alaihi Bukhari wal Muslim. Ni tengok bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Ansar. Orang Ansar ni orang yang berada di yang orang tempatan di Madinah. Ya, orang Ansar. Muhajirin ni orang Mekah menetap di Madinah ya. Okey. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, ya, sahabat Rasulullah SAW, ada berapa orang sahabat berbangsa Ansar. Berbangsa Ansar mana orang Madinah. Orang Madinah ni dia orang polite sikit lah, orang yang ada tertib budi bahasa dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pergi ke buat umrah ke haji kan tuan-tuan, kalau kita pergi ke Madinah, tenang, suasana tertenang. Suasana masyarakat pun dia Assalamualaikum, Malaysia. Malaysia bagus. Gitu je lah. Itu cara dia. Tapi kalau kat Mekah, haji, lihat dulu, murah-murah, itu je. Dia tak siapa pun bagus ke tak bagus. Paling-paling dia kata Malaysia bagus. Bila tak beli, bakhil. Itu je dekat Mekah. Kalau kita pergi beli kat bazar dia, beli kan bazar. Malaysia, Malaysia bagus. Tengok-tengok tanya tak beli belah, bakhil. Itu di Mekah. Dia punya bahasa kasau sikit. Nasib baik kita orang Melaka boleh tahan sikit lah. Buat tak reti je. Pasal kita tak beli barang dia, letak dia pergi. Yalah, baik, tu jam. Ya, orang Ansar ni dia ada polite sikit. Dia ada sifat dia, sifat halim. Ini sifat yang lemah lembut. Ada beberapa orang sahabat berbangsa Ansar telah meminta sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cara orang minta sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah punya sifat, selagi mana orang minta, dia tak pernah tolak walaupun dia tak ada. Sehingga dia sanggup, siapa nak beri hutang pada saya untuk saya nak sedekah. Macam tu je. Kita kalau orang minta sedekah kat kita, aku tak ada. Minta orang lain, minta lain. Faham tak? Kita ni datang. Adalah pengumuman, tuan-tuan, hari ni kita ada kutipan derma kan. Tak bawa duit, biasalah standard kita pergi surau tak bawa. InsyaAllah, sebab macam-macam fikiran kita dekat surau, kadang-kadang ada makan free, tak payah-payah. Marah tuan-tuan kat saya. Sabar je Ustaz. Ada setengah dia tak bawa. Dia bawa bila? Hari Jumaat je. Hari Jumaat. Dekat surau ni tak bawa. Sebab tu kalau nak suruh orang derma, kena beritahu awal. Tuan-tuan, besok ada orang minta derma. Dia ada dua persepsi. Satu, dia akan bawa duit. Kedua, dia tak datang.
Atau pulang, letak diri kat mana? Dengar besok ada orang minta derma, satu persepsi dia akan bawa duit, satu lagi dia tak datang. Wallahualam. Itu sikap. Ya? Ya. Ada pula take for granted. Alamak Ustaz, lupa. Itu nak cover lain. Kau Ji Mana Ji? Macam marah aja. Tak ada? Okey, boleh lah. Lebih kurang lah kan. Tapi bukan orang sini saya cerita ni. Tempat lain. Okey. Standby lah sikit lain kali. Kalau nak pergi surau masjid, mana tahu ada orang emergency kan. Adalah. RM1 2 ke, tak kira lah. Sekurang-kurang je dah lah. Ini raba bukan main raba je. Raba memang tak bawa tapi raba juga. Nampak sangat cover lain. Kan Haji? Minta maaf je minta maaf. Macam Syekh pakai t-shirt macam ni. Nak raba apa lagi, poket tak ada. Tapi raba juga. Pasal apa nak tunjukkan konon nak bagilah. Tak payah cover lain Syekh. Sila habis cerita. Dan itu sifat lah. Minta maaf Syekh, jangan marah Contoh. Tuan tak buat gitu. InsyaAllah. Ini saya punya reka-rekaan saja okey. Ini kira reka-rekaan bidah. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa ada orang daripada bangsa Ansar datang bertemu dengan Rasulullah, minta kepada Rasulullah derma ataupun minta sedekah. Nabi memang alhamdulillah sifat Nabi tak pernah mengecewakan orang yang minta sedekah. Dia tahu sebab orang yang minta, yang seminta sedekah ni memang betul-betul hajat. Sebab tu dia berani minta. Kita tak berani minta sebab kita tak berhajat. Kita cuba-cuba je. Tu yang tulis surat, diam-diam dia duduk jauh. Pasal kita tak berapa nak hajat. Faham tak? Orang yang berhajat dia akan datang ni. Ji, minta maaf Ji, saya tak ada duit, minta. Itu betul hajat. Jadi memang sebenarnya orang yang minta ni sebenarnya dia berhajat betul. Kalau main tulis dia letak gitu suruh baca sendiri, itu dia cuba-cuba je. Kan letak tong dia tulis. Perlukan sekian-sekian, bantulah saya orang ni. Sebenarnya dia tu bukan berhajat sangat. Faham tak? Orang berhajat ni dia akan direct. Dia jumpa terus. Boleh je? Sebab kita tak pernah minta derma je. Sebab masa saya sekolah dulu, masa sekolah Arab dulu tuan-tuan, bila Maulid Rasul kena bawa tong. Setiap kelas dua orang bawa tong pergi derma Maulid Rasul. Bawa tong pergi rumah satu kampung, dapat tong, dapatlah badge, dapat stiker ataupun stem Maulid lah orang kampung. Macam-macam gaya lah. Yang cakap bagus mai sini nak derma. Ada ni tak ada kerja lain, derma je kerja. Itu dua. Yang ketiga, ini lah dia maki amun kita dulu. Itu standard. Yang kadang-kadang nak pergi minta derma tu kadang malu. Kat kampung ni. Pergi cari orang yang kenal je. Yang tak kenal tak pergi. Sebab nak penuhkan sumbangan itu untuk bagi kat masjid. Itu dulu-dulu lah masa saya kecil-kecil dulu, masa sekolah dulu. Malu tuan. Sebab kita jenis orang tak mengerti nak minta. Tak kerti nak minta. Jadi nak pergi rumah orang, Assalamualaikum. Kadang-kadang suruh kawan, kau pergilah salam aku di bawah. Bila dah tuan rumah kata nak derma, baru suruh tong. Malu. Pasal kita tak berhajat. Orang yang berhajat, dia akan hilang malu untuk minta. Sebab dia benar-benar berhajat. Yang ini yang maksudnya Nabi kata yang dalam hadis ini. Maknanya orang Ansar ini, bangsa Ansar ini benar-benar berhajat kepada Rasulullah untuk minta derma, minta sedekah. Maka diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tak pernah tolak orang yang minta sedekah. Sehingga kan kalau Nabi tidak ada benda yang nak disedekah, Nabi minta kepada sahabat, tolong siapa yang boleh hutang kepada aku untuk aku nak sedekah. Tapi biasanya bila macam itu, takkanlah sahabat kata okey Rasulullah nak ambil hutang ni, nanti bayarkan saya balik. Tak adalah, dia akan bagi derma on behalf, bagi pihak Rasulullah. Bukan Rasulullah suruh, tak. Rasulullah kata siapa yang boleh bagi hutang kat saya, sebab saya nak bagi dia derma. Sebab Nabi bukan orang yang macam kita ni. Peti kes ada, Nabi tak ada peti kes kat rumah. Tak ada. Contingency punya duit tak ada. Kita ni alhamdulillah ada peti kes lagi contingency. Engke selit-selit bawah bantai tu ada lagi lah. Selit-selit bawah lemari tu ada lagi lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada. Jadi kita ni lebih kaya daripada Nabi lah. Baik.
oleh Nabi SAW. Kemudian mereka siapa tu? Bangsa Ansar tadi meminta lagi. Dah dapat dah tuan. Agak-agak tuan lah, orang dah minta, kita dah bagi. Lepas tu dia tak keluar lagi Ji, dia minta lagi Ji. Agak-agak panas tak panas ni? Panas. Terbakar Ji. Jangan membarong. Ngau. Kau ni aku dah bagi tak tiba-tiba basa. Dia tak keluar Ji. Dia tengok kita masuk 50 kan. Dia tak bergerak Ji. Ji tambah lagi Ji. Agak-agak macam mana Ji? Ambil balik tong dia. Baik sini. Kurang ajar kau. Pergi balik. Apa Ji? Ancam Ji? Kita ada tak pasal tu Ji? Kita tak payah orang tu. Orang kita baru lepas derma. Nanti ada orang datang derma. Dah tadi dah bagi dah. Kan? Kita dah bagi satu kumpulan bagi. Datanglah kumpulan lain. Sebab kalau kat Mekah tuan-tuan, kalau kita bagi satu derma, satu kepada pengemis ataupun orang yang peminta, kita bagi seorang, nanti kejap lagi 10 orang datang ni. Dengan kaki dia pegang, semua dia pegang. Tak bergerak kita. Kan? Bagi kuih tak nak, bagi roti tak nak duit ke? Asam juga tu. Kan? Bagi serial tak mau, nak 5 rial. Dahsyat syekh. Kalau datang 5 orang, kiri kanan tak bergerak kita tuan. Itu sindiket dekat Mekah sana. Itu sebenarnya bukan orang tempatan, itu semua orang luar. Orang ulu semua datang mengambil kesempatan di atas kehadiran jemaah, terutama jemaah musim haji. Kat mana tuan-tuan? Ketika kita nak melontar nanti, dengan kodong tangan lah, kodong kaki lah, semua kodong dengan cacat lah, macam-macam semua keluar. Nanti kita nak pergi melontar tu daripada lorong Maksim nak pergi sampai ke Jamrat tuan-tuan. Ramai. Tapi kebanyakannya wanita kulit hitam. Bagi sini, bagi sini. Yang kodong tu boleh laju datang. Kan? Confused tau. Ingatkan kodong slow, laju. Tak lari sampai kaki kita. Sabil, sedekah, sabil. Bagi pula. Datang pula kodong lagi. Nak balik ke Mina tuan-tuan. Jenuh tuan. Sebab tu saya nasihat jemaah kalau pergi, bawalah duit kecil-kecil untuk sedekah. Kalau tak ada, jangan bagi langsung. Itu saja. Kalau tak ada, jangan bagi langsung. Senang cerita. Bukan kedekut. Nanti kat Mekah, carilah orang tukang sapu, tukang lap, baju hijau tu kan, cleaner tu, bagi je. InsyaAllah. Lagi tenang, lagi aman. Dia tak kejauh kita. Tu kita kadang-kadang kita tengah sembahyang pun nanti dia lap. Kilat. Dekat apa nama tempat sujud kita. Kita bagi 2-3 rial je. Tapi dia nanti dia nak sembahyang. Nanti kadang-kadang dia carikan sejadah. 2-3 je. Sebab dia menghargai. Baik. Sambung balik. Itu iklan je. Itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya. Bukan nak cerita tuan-tuan saya takut nak pergi. Tak. Sebab kadang-kadang orang kita ni dia jenis pemurah hati. Orang Melayu kita ni tuan-tuan, dia senang nak bagi sedekah. Kena tipu pun tak apa. Janji dia bagi je lah. Tak apa. Itu bagus. Satu sikap yang bagus. Yang tak bagus, ngungkit. Itu yang tak bagus. Dia dah bagi dah tapi dia ngungkit. Itu yang tak bagus. Bagi-bagi je. Baik. Nabi dah bagi dah. Orang Ansar tadi, bangsa-bangsa dah bagi. Mereka minta lagi. Kalau kita panas, Nabi tidak. Nabi dan diberi juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga habis apa yang ada pada Rasulullah. Macam kita ada macam tu. Dah. Kena maki dah confirm. Kau ni menyusahkan aku. Ada. Panas kita. Sebab kita tak sabar. Sebab kita tak sabar. Maka bangsa Ansar tadi datang lagi, ya Rasulullah, nak lagi. Nabi kata, labas, khalas, dah habis, dah tak ada apa lagi dah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka. Mereka siapa tu? Orang yang minta tadi. Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu anhu. Apa juga kebaikan yang ada di sisiku, Nabi bersabda tadi, tidak akan kusembunyikan dari kamu.
Maknanya apa yang ada yang kamu cakap minta ni sampai aku habis ni. Maka dia orang minta lagi, dah habis dah, Nabi dah tak dapat lagi. Lalu Nabi kata, wahai sahabat, wahai umatku, sesungguhnya apa juga kebaikan yang ada pada aku tidak akan aku sembunyikan. Mana tak ada apa lagi yang perlu nak disorok, memang tak ada lagi dah, habis dah. Kata dia, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang hendak menjauhkan diri dari kekejian, dijauhkan Allah darinya kekejian. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kamu nak mulia, kamu jauhkan diri kamu dari sifat keji. Kita ni tuan-tuan nak dimuliakan, kita nak diraikan, kita nak dipuji, tapi kita punya sikap, kelakuan kita menyebabkan orang benci. Faham tak ni? Kita nak dimuliakan, mungkin kita ada jawatan lah, kadang-kadang setengah-setengah macam ustaz. Dia nak didaikan, nak dimuliakan setengah-setengah lah. Tapi perangainya tak reti nak hormat orang. Kadang-kadang orang menyampah. Faham tak je? Walaupun ustaz, orang hormat dia pasal ustaz je. Kalau agak perangai tak ada lah. Kan ada orang cakap, dia ustaz je tu, perangai teruk dia tu. Tapi nak marah ustaz. Itu je. Pasal dia ada title tu. Tapi jangan gunakan title salah untuk Nabi. Ada title Rasulullah, pesuruh Allah, utusan Allah. Nabi kata aku dah tak ada dah, ngaku habis dah tak ada, maka minta lagi. Maka Nabi kata, sekiranya dia kata apa juga kebaikan yang ada di situ tidak akan aku sembunyikan. Barang siapa yang hendak menjauhkan diri daripada kekejian, supaya kita tidak dikeji, dihina, ditoma, diprovokasi berbagai-bagai. Dijauhkan Allah dari kejian itu. Maknanya apabila kita tidak menunjukkan sifat kekejian, sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela itu, nescaya Allah akan lindungi kita. Allah akan pelihara kita. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada jawatan, contoh dalam masyarakat, jawatan yang mulia dalam masyarakat ialah imam, bilal, siak, noja, tolong jaga kepribadian, tingkah laku, tutur cakap, budi bicara, semua kena ambil kira. Walaupun kita ni panas baran, tapi kita kena ambil kira. Sebab orang melantik kita dalam suasana kita diberi kepercayaan. Maksud tu kena jaga. Sebab itu setengah-setengah tuan-tuan, kadang-kadang kita saya susah nak cakap. Kadang-kadang kita tengok lantik jadi imam. Dia jadi imam, mengimamkan orang. Bila ada majlis-majlis kahwin, dia pula karaoke, imam juga. Agak-agak sesuai tak tuan? Walaupun dia minat karaoke, tapi dalam umum dia kena jagalah. Kan dia? Saya jumpa tuan, dia imam, tengok-tengok besok pagi kenduri, 2-3 lagu pula dia tahun ni. Tahulah free, kalau kat luar bayar. Dekat kenduri kahwin free. Tapi agak-agak lah tuan-tuan. Dia jadi imam, lepas tu dia karaoke, lepas tu dia jadi imam balik kat kita. Agak-agak nak ikut lah. Memang tak salah dari segi hukum rukun imam. Tapi apa pandangan orang? Nampak tak kita mengaibkan diri kita? Nampak tak? Ya? Imam blues. Orang panggil imam blues lah, imam rock. Dia blues rock ni dia ada dia punya bahasa tersendiri. Ini dia buat perangai blues. Nanti masalah tu. Kalau orang kata blues ni dia humble, dia tak kisah, blues juga. Faham tak? Imam ni rock lah, dia mana-mana boleh, jumpa kat tepi jalan pun boleh. Itu maknanya dia tak mengikut protokol. Itu maksudnya. Tapi kalau kata imam rock kapak jahanam. Faham tak ji? Kan ada setengah ustaz ni dia jaga protokol sampai nak jalan, nak pergi rumah. Jadi sampai susah orang. Satu juga. Kan? Ada langsung tepi jalan pun tepi jalan nak janji selesai. Tak? Ni kadang-kadang macam bawa kenduri, macam orang nak menikah kan. Imam scanning je tengok. Yang nak menikah ni perlu jagung besar-besar, gigi jagung keluar takut. Tengok-tengok punya imam ni humble je.
Tak tanya banyak. Dah siap dah. Nak kahwin. Okey. Katanya. Oh, lega aku dapat imam tu. Tengok imam muka bagus je. Suci je. Sekali tanya dekat 3 jam. Nak nikah tu 3 jam. Kawan tu dah habis lupa habis. Orang nak menikah dah datang jauh-jauh. Dari Kuala Pilah je. Tanya 3 jam. Nampak tak? Yang itu dia bawa sampai kampung. Oh, menyesal aku kahwin orang Melaka dia. Misal kata, betul tak Haji? Buat apa kita nak nyusahkan orang? Itu maknanya flexibility lah. Faham Haji? Haji pernah kena kan macam tu kan? Nikah. Sebab nikah ni susah hati ni. Takut imam tanya lebih. Takut tak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, tolong jawabkan je lah. Kawan tu bukan nak kena soal jawab, nak nikah. Soal jawab ni sebagai refreshing. Maknanya nak ingatkan balik supaya dia lupa. Tuan-tuan, orang nak nikah semua lupa tuan. Nama bini pun boleh lupa tuan-tuan. Aku terima nikah siapa dah. Bukan kerana lupa, gemuruh. Betul tak tuan? Tuan pernah mengalami benda tu kan? Tanya, itu kalau tanya mak, mak kamu siapa? Berbalot-balot keluar. Habis semua keluar. Sebab apa? Bukan tak ingat. Gelabah tuan-tuan. Jadi kita pula ambil kesempatan dengan gelabah orang. Itu maknanya kita menghina diri kita, mengkeji diri kita. Sebab di situ akan menyebabkan orang kata, ustaz ni kalau menikah ni teruk kita. Kita rasa bangga sebab apa? Orang takut dengan kita. Salah. Sepatutnya kita menjadi orang yang mudah berurusan, bukan menyusahkan urusan. Oleh kerana kita ada kedudukan, kita menyusahkan orang. Bahaya tuan-tuan. Ini yang Nabi kata, sekiranya kamu tidak mahu dikeji, jangan mengkejikan diri kamu. Cara kita menggunakan kedudukan kita menyebabkan orang itu pribadi. Mana je? Ini kadang-kadang sama juga macam kita suami tuan-tuan, ya. Dengan orang rumah kita tak berapa nak sembang. Dengan orang rumah lain, Allah, gigi tu lagi lembut daripada lidah. Dengan orang rumah tanya, ayolah, aku tahu lah. Cakap dengan rumah yang halal tu, yang kita bayar mas kahwin tu, cakap macam gaduh je tuan. Kan? Tapi kalau rumah orang lain, Minang, kau beli apa tu? Banyak belanja kau, untung kau ya. Itu si Mamat bagilah kot. Memang kau. Bukan main panjang pula dia tanya. Si bininya beli. Masih ngabis duit. Sebab itu, subhanallah, minta maaf tuan-tuan. Ini iklan je tuan-tuan nak cover dengan. Sebab itu isteri tak respect kat kita. Bukan dia tak sayang kat kita. Nak cakap semua bunyi tak payah. Tahu tak Ji? Bukan Haji ni cerita-cerita. Ini cerita dalam masyarakat kita. Cuba berlemah lembut, maka baru orang respect kita sebagai seorang isteri, respect kita sebagai suami. Lepas tu bila isteri tengok orang kita bersembang dengan isteri lain bagus, dia cemburu lah. Abang ni dengan isi orang bukan main, saya cakap saya lemah lembut dia abang. Cemburu tu. Dia marah pula. Patut dia ambil maklum. Maknanya isteri nak macam tu. Dia bukan kerana kita cakap dengan orang tu dia cemburu. Dia nak perkara itu dilakukan pada dia. Tapi dia tak cakap lah, kita bang, kalau abang cakap dengan saya macam tu kan bagus. Dia tak akan buat macam tu. Dia balik-balik orang sifat orang perempuan, dia kata abang ni dengan orang lain gigi lembut dari lidah, dengan kita nengking-nengking aja. Itu kena ambil maklum lah. Maknanya dia kurang selesa dengan perangai kita. Betul Ji? Bukan dia tak sayang kita Ji. Kalau tak sayang dia tak masak Ji. Masak tetap masak kan? Masak. Walaupun kita tengking dia, masak ke? Walaupun pahit ke, masin ke, tawa ke, dia tetap masak. Betul Ji? Tak pernah dia tak masak. Mana dia sayang lagi kita. Cuma dia hilang respect sebab kita tak ada kita nak menjatuhkan martabat kita. Faham Ji? Bukan orang lain, kita sendiri. Nabi dah kata dalam hati ni. Mana sekiranya kamu nak
Barang siapa yang hendak menjauhkan diri daripada kekejian, dijauhkan Allah Ta'ala darinya kekejian itu. Barang siapa hendak kaya, dikayakan Allah akan ia. Dan barang siapa yang bersabar dengan menghadapi penderitaan yang dilalui, maka Allah yang diberikan oleh Allah, diberikan Allah kesabaran terhadapnya. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, kita kena hadapi perkara itu dengan tenang, dengan jiwa yang tenang. Kadang-kadang kita tengok orang rumah kita banyak ngomel, popek. Sabar je lah. Kan? Dia ngomel bukan kerana dia menyampah, dia penat. Orang perempuan, dia bebel, ngomel lah. Orang kampung saya kami ngomel lah. Tahu ngomel? Dia bebel. Beletih. Beletih lah senang. Orang perempuan kita beletih ni, dia bukan nak beletih sangat tuan-tuan. Dia penat sebenarnya. Dia penat. Ya tuan-tuan. Rumah kita ni penat. Dia tak ada off. Kita hari Minggu cuti, boleh tidur. Dia tak boleh. Dia on juga kerja. Basuh tetap basuh, lipat tetap lipat. Bila masa dia tak lipat baju dan bila masa dia tak basuh baju? Mana dia ada cuti umum untuk dia? Cuti pun dia kerja, tak cuti pun dia kerja. Betul ke tak, Ji? Betul ke tidak, Ji? Macam tak betul je. Betul ke tidak? Bila masa dia cuti? Kita kerja, ada cuti juga. Hari Minggu, hari-hari cuti umum, kita cuti. Betul tak? Dia ada cuti? Tak ada. Hari buruh pun dia kerja. Nampak tu? Hebat tak hebat? Maknanya dia penat. Bila penat, kita kena dia nak perlu perhatian. Sebab itu dia bebel. Faham tak? Bila bebel, kita ambil perhatian. Faham tak? Bagaimana cara perhatian? Tak apa. Okey. Awak tinggal, nanti saya basuh pinggan. Cukup je. Dia berhenti kejap. Dia bebel macam mana? Budak-budak ni makan, ya Allah, berkecah lah. Dah makan tak reti nak letak kat cingki. Hei, dah bagi makan pun tak reti terima kasih. Tuan tak terasa ke dengar? Tuan tak terasa ke dengar? Kok buat memang pekat telinga ke? Kok kita tambah? Itulah budak-budak ni. Kadang-kadang susah. Dia pula tambah pula suami ni. Tak reti bahasa lah tu. Pasal yang buat tu kita sekali tau. Dia tak cakap kat suami, takut derhaka. Faham tak? Cuba kita kata, tak apalah kisah sangat budak-budak, nak macam mana, budak-budak makan. Tak apa, nanti saya basuh pinggan. Sedap. Sedap kan? Maknanya dia dihargai. Faham tak? Walaupun tak buat. Iya. Walaupun tak buat. Tapi dia dah slow down. Itu cara dia. Dia kena take care. Kena ambil maklum. Apa yang dia bebel, terus pergi kat dia. Tak apa. Awak lipat. Tak apa. Tinggal. Nanti kita lipat sama-sama lah. Kita lipat sama-sama. Lepas tu kita pergi tidur. Dia lipat seorang. Confirm. Tapi dia dah lega. Sebab apa yang dia cerita itu dimaklumi. Faham tak? Yang masalah lagi sambung bebel sebab kita buat tak kisah. Yang cakap marah, start motor, pergi minum kat kedai. Minum roti canai. Lagi dia. Sabar je. Kalau ajak aku tak apa juga. Ya, faham Ji? Ni tip. Nabi ajar. Dalam hadis ni dia cerita. Baru kita ada kemuliaan. Faham tak Ji? Faham tak? Saya cerita ni Haji tak buat. Mak Haji pun tak buat. Saya cerita ni tempat lain. Okey. Kalau ada kesamaan tu kebetulan je. Okey. Sebab itu sabar. Nabi tadi dah diminta sedekah, dia bagi sedekah, dah pergi minta lagi sehingga tidak ada lagi yang Nabi nak bagi. Akhirnya Nabi kata bagi satu panduan, sekiranya kamu nak hilangkan kejian, kamu tinggallah kekejian. Dan sekiranya kamu nak kaya, akan diberi kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekiranya kamu sabar dalam perkara-perkara tersebut, kita dah usaha nak kaya, tak kaya. Orang bagi minta sedekah, kita dah bagi, minta lagi. Kita tak ada lagi nak pergi. Maka Nabi kata apa? Barang siapa yang sabar dengan menghadapi penderitaan itu, maka diberi oleh Allah Ta'ala kesabaran. Dan
Tidak ada pernah seseorang itu diberi kurniaan yang lebih besar dan lebih baik di sisi Allah, iaitu tentang kesabaran. Ini yang paling besar. Nabi kata, walaupun dalam keadaan kita tidak ada apa yang ada pada diri kita, tapi dengan ada sabar, itu yang paling mulia di sisi Allah SWT. Itu yang paling besar. Sebab orang yang sabar ni tuan-tuan, dia redha segalanya. Maka Nabi kata apa? Ya, warda qasamallahu lak takun alnana. Siapa yang redha dengan apa yang Allah Ta'ala caturkan kehidupan kita di atas muka bumi ini, sesungguhnya dia adalah kalangan manusia yang paling kaya di kalangan manusia. Apa dia kaya ni macam tu tuan-tuan? Bukan harta yang banyak, tapi jiwa yang tenang. Mana je? Ya? Macam Sayyidina Umar tuan-tuan, ada seorang sahabat datang pergi rumah, nak mengadu masalah isterinya. Yang sahabat ni nak cerita ke Sayyidina Umar tentang isterinya bebel, suka bebel. Bila dia pergi rumah Sayyidina Umar, dia dengar isteri Sayyidina Umar bebel. Dia pergi, isteri Sayyidina Umar pun bebel juga. Aku nak cerita tentang isteri aku bebel. Sama je, dia pun balik tak jadi. Pasal ceritanya sama. Apa yang berlaku pada Sayyidina Umar dengan dia tu sama. Maka Sayyidina Umar nampak, ya, sahabat, nak main, apa hal ni? Nak datang rumah aku tak jadi masuk. Ya Amirul Mukminin, bukan apa Amirul Mukminin, ni nak cerita masalah keluarga ni, tapi tak jadilah. Cerita apa masalah dia? Dok nak cerita ni, aku nak cerita tentang masalah isteri aku, tapi tengok isteri kau dengan isteri aku lebih kurang je, dia kata. Jadi nak tanya tu macam takut poli ke, takut terserasa hati kan? Sayyidina Umar kan? Sayyidina Umar kata, tak apa, biarkan orang perempuan dia memang macam tu, dia penat dia tu. Tak apa, ceritalah. Faham tak? Sabar, Sayyidina Umar sabar. Sayyidina Umar jenis orang yang tegas. Sakat bini, takkan dia takut bini. Tonton dia, kalau suami takut bini, tak masuk syurga. Takkan Sayyidina Umar tak masuk syurga kan? Kita lain. Kita bukan kita takut isteri tak takut kat kita. Sama ya? Oh sama, terbalik je, minta maaf. Saja je nak bagi ingat. Kan? Kita bukan takut isteri. Isteri tak takut kat kita. Masalah je. Aku gurau je tak ada. Kita sayang isteri. Mana je sayang isteri kita kan? Okey. Ini. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata sabarlah. Itu bahagian kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, Allah Ta'ala kata apa? Isteri adalah pakaian kamu, tempat kamu bercerita, tempat kamu mengadu segala kemasalahatan, dan dia segala mendengar masalah, kekusutan, masalah. Maka dia bersama, give and take lah. Maknanya kerjasama. Masing-masing mempunyai kendiri yang tersendiri. Maka sabarlah menghadapi mereka. Dan dia, isteri kita pun banyak sabar dengan kita tau. Kita ni, kalau isteri cakap, kita buat dek je tau. Dia tak panas hati juga tau. Isteri kita kan, cakap dengan kita kan, kita buat bodoh je sambil tengok TV je. Tak tengok muka isteri kita. Tengah isteri kita cakap tau, dalam hati kata, dah start dah dia. Kan? Kita tak ambil action kat dia. Dia pun marah tau. Cuma dia tak tunjuk marah je. Kita je boleh tunjuk marah kat dia. Dia tak boleh tunjuk marah kat kita. Padahal dia boleh tunjuk marah kat kita. Kita pula bila hukum je terus hukum. Isteri marah kat suami, nusus, tak cium bau syurga. Oh sedap hukuman kita. Suami action macam dia seorang masuk syurga. Terus bagi hukum. Jangan. Dengar lah. Dia pun pandai hati juga. Dia banyak sabar dengan kita je. Banyak sabar. Kadang-kadang kita suruh pergi beli barang, kita tertinggal, terlupa balik, minta maaf, tak ada dah. Bang, tadi kan suruh beli burger bang. Lupa nak macam mana. Besok lah. Ada minta maaf? Tak ada. Tak ada lah. Besok lah. Tak makan burger hari ni mati. Oh, lagi sedap rasa dia. Cuba kita pesan isteri kita, dia tak beli. Macam mana rasa?
Dia mungkin tahu dia ada keluar jumpa dengan kawan-kawan dia. Ni kat mana yang kat sini. Jangan lupa yang nanti beli abang teringin nak makan ni. Dia pun terlupa beli. Awak tak boleh harap. Dah jumpa kawan, kita semua dilupakan. Oh, bahasa tuan-tuan. Tusuk sampai tulang som-som, tuan-tuan. Suami cakap. Sebab apa? Suami cakap tak masuk neraka. Faham tuan? Fahami tak ni? Jadi tuan-tuan, sabar tu kena mainkan peranan. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia yang paling rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sabar ini telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah menjadi suatu tunjang kepada kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita orang yang mendakwah ni tuan-tuan, orang yang bekerja-kerja agama ni tuan-tuan, kena banyak sabar. Sebab orang kerja agama ni tuan-tuan, tomahan, kritikan, cercaan, fitnah, umpatan, itu memang resam dia, asam garam dia. Mana je ya? Imam, Bilal, Siap memang jadi tomahan orang ramai. Makmum tak pernah kena tomah. Imam, Bilal, Siap memang kena tomah lalu. Sabar je lah. Yang usaha kita baiki diri kita. Lama-lama orang tu tak erti nak bercakap lah. Kalau kita tak sabar, kita akan lawan dia. Bila lawan dia, kita sama macam dia. Sebab itu Nabi pesan, apabila orang telah menghina kita, orang telah mencerca kita, orang telah mengumpat kita, kita sabar. Kerana umpatan, cercaan, hinaan itu akan kembali kepada orang yang akan bercakap. Kalau kita lawan, dia akan balik pada kita. Mana nak? Memang tak boleh tahan dia tu, sabar je, berkasap di. Saya ni bacul ustaz kalau saya tak lawan ustaz. Itu bahasa kita. Sebenarnya kita boleh mendiamkan diri ataupun tak melayan, itu lebih baik. Sebab apa yang ditomah pada kita semua akan kembali kepada orang yang menomah. Kata Nabi SAW. Jadi kita nak mana? Kita nak balas balik ke ataupun biar dia dapat sendiri? Secara fitrah. Lebih baik diam. Itu cara kita. Lebih baik diam. Walaupun orang kata masuk dulu. Jenuh nak menjilat kita. Ya, tak boleh dah. Buat tak kerti. Diam. Betul. Lama dia berhenti. Dia berhenti. Dan apa yang dia kutuk, apa yang dia cerca, apa yang dihina akan kembali pada diri dia tanpa disedari. Jadi tuan-tuan, kena hati-hati tuan-tuan. Sebab itu Nabi kata laisal mu'min bita'anin wala li'anin wala fahishin wala bazi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi, tidak dikatakan mukmin itu. Mana orang beriman itu orang yang memaki, yang mencela, orang yang menghina, yang mengherdik. Itu bukan orang mukmin. Jadi kalau kita buat, kita lawan, maknanya kita lawan jadi tak mukmin. Sebab itu orang mukmin dia tak mencela, dia tak menghina, dia tak mengherdik, dia tak memaki. Wala li'anin, dan tidak mengutuk. Ini orang mukmin, dia tak kutuk. Dia akan komentar. Komentar ni apa? Memperbaiki. Mengutuk, mengeji. Faham tak? Dia macam ni lah, minta maaf Imam tu baca panjang, macam bagus sangat. Itu kutuk ke kritik? Kutuk. Jangan buat. Nak kritik, imam tu alhamdulillah bacanya panjang, tapi kalau dia baiki bacaannya lagi baik. Itu apa dah? Kutuk ke kritik? Sama-sama nak membaiki kan? Nampak tak? Itu patutnya kita gitu. Sebab wala li'anin, jangan kita mengutuk atau mengkeji ataupun mencerca. Wala fa'isin, jangan pula kita tidak bersopan. Jangan kita tunjukkan akhlak buruk kita, tidak bersopan. Ini kena jaga ni. Sebab tingkah laku kita lebih baik kita berumur. Kadang-kadang kita berumur ni tuan-tuan, orang respect dengan umur kita, tapi dengan mulut kita kadang-kadang
cara kita tuan-tuan, orang meluat. Macam macam saya cerita dululah. Haji tapi tanpa punggung Neng. Haji pakai kopiah. Order kat minum kedai lah. Neng pun hantar, Pak Haji minum apa? 3 dalam 1. Macam biasa. Dia pun datang, kedek. Hantar lambat sikit lah, orang ramai. Kita dah biasa dengan Neng tu. Ini pakai piah ni je. Bukan Haji sini tau, tempat lain ni. Saya pernah cerita dulu ni, pulang balik. Dia pun letak kopi dekat atas, 3 dalam 1. Lambatlah kau. Nampak tak? Kita macam tak kisah, dia pun tak kisah. Memang dia suka kena tempur, lama tak kena tu. Tu yang dia datang sini. Tapi masyarakat tengok, Haji. Nampak tak? Orang nak marah pasal umur kita. Baik tu, jaga sopan, tingkahlah lakung. Ya? Sebab tu pepatah orang, biar muka buruk, janji perangai baik. Perangai muka elok, perangai buruk, orang menyampah. Nak jadi menantu pun tak jadi, cancel. Boleh Ji? Boleh faham? Okey. Wala bazin. Dan jangan kita tunjukkan akhlak yang rendah. Sebab dengan perkara tersebut akan menyebabkan kita jadi orang yang paling asfal, paling rendah. Walaupun kita berkedudukan. Sebab hati-hati. Sebab itu sabar. Bila orang cerca, orang maki, orang hina, orang apa, Allah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah pada Allah. Mungkin ada kesilapan yang kita tak sengaja, yang kita tak sedar, sebagai kifarah bagi kita. Sabar. Jangan kita cepat melenting, temper, amarah. Bahaya tuan-tuan. Ini di antara punca syaitan boleh masuk probok kita. Akhirnya kita di bawah bimbingan Allah, kita di bawah bimbingan Rasulullah SAW, kita ditarbiah oleh iblis dan syaitan. Bila iblis dan syaitan menguasai kita, tempat yang selayaknya adalah syurga, neraka. Bila bimbingan syaitan dan iblis, tidak ada tempat yang paling mulia kecuali neraka. Jadi kita nak ikut ke? Kalau kita ikut, maknanya kita telah ditarbiah oleh iblis dan syaitan. Kalau kita sabar, iblis pening kepala, sakit kepala, masuk ICU dia. Wah, macam mana ni, aku dah goda dah imam ni, tak boleh juga. Imam relax je dah dapat. Tak boleh jadi, masuk ICU. Panggil pula general lain. Panggil general lain. General hak mantap sikit. Pobok lagi. Penat dah. Dia tak gunakan diri dia gunakan masyarakat pula. Masyarakat pula pulau pula. Kita pun relax je, steady je. Tak jadi, dia pula masuk ICU, CCU pula terus. Pengsan je tuan. Sebab apa? Kita tak mengikut telunjuk syaitan. Ya, dalam surah Yasin dia kata apa nama? Innahu kana apa? Subhanallah. Aduun mubin. Apa syaitan? Allah, saya lupalah hadis. Imam ingat Iman? Saya pun tak ingat lah. On the spot tak ingat. Ya. Apa? Lakum apa? Subhanallah. Adalah lupalah, tapi nanti balik buka tengok balik sendirilah. Saya lupalah, minta maaf. Orang dah tua ni macam ni kan. Tu nak kutuk tu, tak nak kutuk tu. Ustaz macam tu pun lupa. Ustaz tu. Sabar je. Saya suruh balik buka tengok. Minta maaf gurau-gurau je Jangan marah saya tau. Ni macam dia tengok. Okey, baik. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah akan kesabaran. Jadi sabar ni tuan-tuan, orang yang kuat iaitu orang yang sabar, yang menahan akan marahnya. Inilah orang yang paling kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang yang kuat ni boleh mengangkat bebanan yang berat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang boleh menahan marah, sabar daripada kemarahan. Walaupun dia berkuasa untuk membalasnya, walaupun dia berkuasa untuk
memarahnya, tetapi dia lebih meletakkan diri, tak mengapalah. Itu lebih baik. Kan? Bila semua manusia buat demikian, maka sabar itu menilai diri kita dan keamanan akan terserlah di dalam sesuatu karya atau masyarakat. Masing-masing senang. Walaupun orang perbuat kita, tak apalah. Kita toleransi. Ambil jalan yang tengah. Mana yang kata orang win-win. Mereka menang, kita menang. Jangan kita menang, dia kalah. Tak nak. Itu ada pemusuhan. Bila win-win maknanya dia menang, kita menang. Walaupun kita akan terhilang sedikit daripada keistimewaan kita. Ya. Baru seronok kan? Bila orang rumah tadi kan, bila bantu dia, cakap je tadi. Tak apalah, tinggalan nanti kita basuh. Dia senang sikit. Walaupun tak basuh. Dia buat juga. Dalam hati kata, tadi kata nak basuh, tak apalah. Dia basuh juga, dia tak pernah komen. Tak pernah komplain kan? Betul. Kalau dia komplain, dia tinggal tuan-tuan. Seminggu dia tinggal tuan-tuan. Dia tak buat kerja tuan-tuan. Tuan-tuan buat macam mana? Dia tak basuh baju, dia tak ngemas, dia tak nyapu, dia tak lipat baju, dia tak basuh pinggan. Seminggu je tuan. Dia tak buat kerja. Buat duduk dalam bilik, buat tak kerti. Agak-agak kita pun mabuk tuan-tuan. Jadi terima kasih kepada dia. Sebab kita bersabar dengan dia. Boleh tuan-tuan? Alhamdulillah, jadi sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita tangguhkan kuliah kita. Kita sambung lagi pada minggu akan datang. Wallahualam. Ya, boleh faham ke tidak ni? Oh, nampak lain macam khusyuk ya. Saya risau juga kan. Kok ada kemuskilan ke? Takut juga. Faham dah tak? Faham ya? Tapi orang sini sabar semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang hebat. Kita mengaji bab sabar ni memang baguslah. Memang ada terjemahan dia lah. Cantik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku li qouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman wa rzuqna fahma, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma taj'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'd tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ta'khir dengan tasbih kafarah dan salat tarawih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.